Assalamualaikum semua. Sebenarnya kehadiran saya ke Gaza ni tak ada kena-mena dengan berapa lari kot saya pergi Zorinasi Suami ke person. Bukan berapa lari director. So pergi pun cek just satu nak bagi tahu kepada yang tak tahu, berapa lari ni Islam ya sebenarnya. sebab saya nak pergi tengok ramai orang susah kan? Tapi banyak tempat di dunia yang ramai orang susah, tapi ini antara tempat yang orang tak boleh nak pergi. Dan alhamdulillah berpeluang, berkesempatan ngam-ngam dan ni free, dan ada abang Subin yang ajak sekali, dan kita tengok abang-abang kita pergi, so kita pun cakap okey kita nak join kan. Sampai sana saya humble by the whole experience. First as a person, kita tengok orang kat sana, kalau dia orang susah macam mana pun, dia orang tak pernah blame apa, dia tak pernah marah, dia orang sangat positif. Kita pula marah bagi pihak dia orang kan, yang macam mana orang boleh tenang damai kita macam ni. Tapi kita tengok dia orang macam tu, dan buat bagi kita rasa macam alamak, ini aku dari segi jiwa, dari segi rasa as a human being. Bila sampai sana, kononnya nak contribute apa-apa pula, kita tengok orang lain contribute lagi banyak, especially rakyat Malaysia, dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Ibn Ikram sendiri, Aqsa Sharif, anonymous donors kan. Kita orang pergi ni padahal pergi, tapi gambar lah banyak kan, contribution tak lah banyak mana. Tapi sebagai rakyat Malaysia kat sana, saya pun humble by that experience, sebab banyak benda yang telah dibuat oleh rakyat kita di sana untuk membangunkan. Selain daripada bantuan kemanusiaan, kita juga ada saluran daripada pihak Aqsa Sharif, dia orang dah buat macam-macam untuk bangun menjamin ekonomi balik. So humble by that experience lah. Dan bila tengok pemuda-pemuda kat sana, tengok kemusnahan kat sana, saya rasa the next level is macam mana nak fight back kan? Because the western point of view, the western media memang bias kan? Dan bila tengok kemusnahan yang berlaku, kita rasa it's not injustice, it's double injustice. Benda yang tadi tu dah tak justice dah. And orang datang tanah, rompak tanah diorang melawan, dicop militant and extremists and terrorists. So dicop pula sebagai penjahat. That's double injustice. Saya sebagai orang muda, anda bracket tak muda mana, saya rasa that's the whole idea of the youth movement. Tadi abang ada cakap pasal drama ni dah ada ending kan. Lagi lama kita prolong the act 2 sebelum masuk act 3, lagi banyak casualties kan? Lagi banyak mangsa yang akan ada anak-anak kehilangan bapa, mak kehilangan anak. So kalau kita the youth using what we do best, apa contribution kita sedikit sebanyak, seorang sedikit pun, kalau malam ni semua yang datang ini boleh contribute sedikit sebanyak to propagate the justice, the truth. Kita bukan keluar untuk cakap apa yang tak benar, kita cuma propagate the truth. That will help a lot. So siapa ada kawan Mak Saleh, kawan FB dia boleh chat pasal apa-apa movie mana best Ombak Rindu ke tak, kita tukar subjek lah kan. Kita boleh tukar subjek chat kita tu kan, jadi benda yang lebih bermakna. Dan sikit sebanyak benda tu kita harap dapat merubah kawan-kawan kita di dalam western world. Sebab macam abang cakap tadi, banyak usaha yang telah dijalankan oleh orang bukan Islam, dan orang Islam sendiri buy that whole news, the western perspective tu kan. Dan bagi saya itu the youth movement, gerakan youth movement sebenarnya, kita menegakkan keadilan kan? Dan benda yang tak ada apa yang lagi bagus dari kebenaran. So insyaAllah itu je kot yang saya boleh sarankan. InsyaAllah bang, Uncle.
Afdolin. Bukan nama dah, Abdulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita saya pula, saya masa sebelum saya nak ke Gaza ni, saya ada masalah sikit kat KL. Jadi saya berdoa, saya minta hidayah dari Tuhan, dan alhamdulillah saya dapat satu panggilan daripada ustaz daripada Al-Aqsa ni tanya kakak saya Sasha sama ada saya nak, sebenarnya kat KL ni nanti dia akan buat a run for Gaza, mana dia orang akan kutip duit, dan insyaAllah duit tu dia akan hantarlah ke Gaza. Jadi dia tanya saya sama ada saya nak masuk run tu. Saya kata memang saya nak. Kemudian Sasha tanya pula, nak pergi Gaza tak? Saya kata boleh ke? Dia kata boleh. Saya kata okey, insyaAllah kalau ada rezeki saya nak pergilah, saya nak kena cari duit lah nak pergi. Kemudian besoknya harinya pula, sekali lagi saya dapat panggilan daripada orang lain pula, Dr. Mazli daripada Al-Aqsa juga. Tapi dia tak tahu yang saya Sasha dah tanya saya. Jadi sekali lagi permintaan untuk pergi ke Gaza. Kata ni dah bertunjuk lah ni, kalau sekali dua kali dia hari ni kena tanya, saya kena pergilah. Saya minta hidayah, ni hidayah saya, dan alhamdulillah saya dapat pergi. Pengalaman saya dapat rasa, alhamdulillah lah, saya dapat rasa sebenarnya manusia yang walaupun dalam kesusahan, walaupun dalam chaos, walaupun bumi diorang kata tak tenteram, dia tak tahu bila masa dia boleh dikena bom, bila masa saja orang kata dia boleh mati syahid. Tapi selama saya duduk situ, saya rasa selama kita orang semua duduk situ, tak ada sekali pun tak ada seorang yang tak senyum. Semua senyum, semua macam tak ada rasa apa. Masa hidup life goes on, dia orang carry on, and alhamdulillah sebab tu saya rasa dia orang kuat. Satu yang saya dapat belajar lah daripada situ adalah kesabaran, ketabahan. Tak sangka lah saya dapat belajar ni semua daripada sana. Macam orang kata lah, kita sangka kita pergi sana, dia orang marah. Yelah, kan, tempat dia orang ni hancur, kena bom semua. Dia orang tak marah sebenarnya, dia orang, siapa tak suka lah, memang siapa suka kan. Tapi dia orang, macam nak kata, dia orang tabah lah. Dia orang cuma lalui, dia orang kata Allah Akbar, Tuhan berkuasa, Tuhan tahu apa dia buat. InsyaAllah kita akan dapat balik lah bumi Palestin kita. Dan itu yang dia pegang, dan itu yang saya dapat pegang daripada orang lah, yang saya dapat belajar daripada orang. Alhamdulillah, saya bersyukur juga lah dapat pergi. Lagi-lagi dapat pergi dengan Abang Aflin, dengan Bron. Sebelum ni saya dengan Abang Aflin tak pernah rasa bertegur sangat. Pernah sekali dua jumpa, sekarang tu je. Bron lagi lah tak pernah jumpa. Betul, tak pernah jumpa ni. Tapi alhamdulillah saya duduk situ, saya sebilik dengan dia, kita orang berborak, kita bercerita, dapat orang kata kongsi pengalaman. Dan bumi Palestin yang bawa kita together. Bumi Palestin bawa kita semua together actually, kalau nak katakan kan. Allah. Tapi betul, Palestin ni, itulah orang kata dia punya kelebihan dia. Nampak macam mana kita dapat sesama bersatu daripada kesusahan orang lain. Tapi diorang tak rasa susah, tu yang kelebihan diorang. Diorang tak rasa pun ada kesusahan. Diorang cuma minta, dari segi pertolongan, diorang minta kita bagi rakyat Malaysia, dia rasa kita minta kita tolong dari segi pelajaran untuk diorang, sebab diorang nak membangkitkan balik bumi diorang. Itu yang diorang nak. Diorang tak nak pun kalau orang kata kalau boleh, orang kata kalau pepatah English lah, satu English bagi ikan, dia makan ikan. Tapi kalau bagi dia pancing, dia boleh mancing sendiri, tak perlu kita bagi dia ikan. Tapi itu yang dia nak. Dia nak pelajaran, dia nak memperjauh lagi lah dia punya education supaya dia dapat membangkit sendiri. Dan insyaAllah saya doakan lah, insyaAllah kita dapat lah bagi itu untuk dia. Itu yang kata paling sikit pun kita boleh bagi itu je lah. Kalau kita boleh bagi dia scholarship tu pun insyaAllah kita dapat. Macam kata bro, kalau dapat kumpul seorang pun, misal kata RM10, RM100, InsyaAllah dapat membantu satu orang ataupun dua orang.
Kalau satu rakyat Malaysia misal kata bagi macam tu, InsyaAllah boleh kita bantu semua rakyat Gaza yang ingin belajar lah. Saya pergi sana, niat saya nak mengajar English. Saya tak adalah pandai sangat English, tapi sebab saya di dalam rancangan Oh My English tu, bukan promote bukan nak promote, bukan promote. Ni bukan ombak rindu punya promotion bukan Tapi sebab saya, orang pandang saya sebagai cikgu, dan cikgu ni satu pekerjaan yang mulia. Jadi saya nak bagi harapan, nak bagi hope kepada kanak-kanak sana. Tapi saya terkejut sini bila saya pergi dekat sekolah-sekolah diorang pandai cakap English yang dewasa lah, bukan dewasa lah, 18, 17, Alhamdulillah. Dan diorang yang tanya saya ni, apa yang kita boleh bagi untuk diorang dari segi scholarship semua pelajaran. Saya macam, okey, saya balik Malaysia, saya cuba try tanya, InsyaAllah adalah jalan dia kan? Tapi itu yang diorang minta, InsyaAllah itu yang saya pun nak try minta. Saya pun sama dalam bahagi pun sama. Pelajaran untuk orang sangat penting. InsyaAllah kita sama membantu diorang dari segi itu, InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Nama saya Afrin Syauqi. Afdalin Syauqi. Sering nama baru kan? Ada di Gaza, budak-budak panggil saya Amu Afdalin. Budak-budak tadika. Saya macam mana nak cakap? Saya membuka mata saya tentang isu Palestin ni tahun ini. Saya dah dengar pasal isu Palestin ni bertahun-tahun lamanya. Kawan saya berada di flotilla yang kena tahan dengan Israel. Tapi pada ketika itu kita macam kesian dia kan, kesian betul kita relax kan, layan PS3 ke apa ke. Macam biasa kita dengar, kita macam Allah kesiannya. Okay, jom keluar pergi jom. Tapi tahun ini ada satu perbezaan. Saya tak tahu kenapa. Saya berjumpa dengan seorang kawan saya jumpa di kelas bisnes. Kita ada attend business class. Dan dia duduk sebelah saya. Yang peliknya Mamat ni, dia ni datang business class, tapi dia dah jutawan kan. Sekali bila saya tahu dia jutawan, kata kau buat apa datang kelas ni kan? Taklah, dia kata dia selama ni dia kaya pasal dia invest. Dia sebenarnya tak tahu buat bisnes. Dia kata dia pandai invest je. So mak mentua dia marah pasal dia tak keluar rumah, asyik rumah aje. Duit dia dibuat di macam stock exchange. So oleh kerana mak dia marah, dia beli satu bisnes. Mak mentua dia marah, dia beli satu bisnes. Sekarang dia tengah nak belajar macam mana nak mengerjakan bisnes tu. So orang ni saya cakap pelik sangat. Dan kita pergi kelas bisnes pasal macam mana nak memajukan bisnes kita lagi apa benda semua. Dan sahabat saya ni pula, dia pergi holiday. Okay, masa tu masih lagi kita kenal. Dan saya dekat dengan dia pasal saya suka orang pelik-pelik kan. Saya kalau orang normal sangat pun macam okay, whatever kan. Tapi yang pelik-pelik ni macam nariknya kau ni kan. So satu hari dia pergi holiday. And then dia pergi holiday ke Gaza. Dia pergi holiday, bukan holiday, dia kata dia apa, dia pergi ke Gaza untuk membina masjid di sana. So dia pergi ke sana, dia balik. Bila dia balik Malaysia, dia cerita. Dia duduk depan saya, dia cerita macam kata, Masya Allah, tempat ni dia macam orang yang baru jatuh cinta bercerita. Dia bercerita kat saya macam dia pergi satu tempat, macam kalau kita kecil-kecil, macam kita pergi Disneyland lah, kita describe Disneyland tu, oh Disneyland ni best gitu kan. Dia pergi Gaza, dia balik, dia cerita kat saya macam tu. Dia punya, and then dia cakap pasal orang yang paling dia selalu sebut adalah orang ni sangat baik, orangnya peramah, orangnya macam ni. Yang cakap ada ke orang macam ni kan. Kan kat KL pun susah nak cari orang peramah kan. Assalamualaikum kan, itu. And then kita macam okay, tak apa, dengar lagi cerita. Dia kata dia punya tahap jatuh cinta. Dia kata dia kata dia dapat jumpa Perdana Menteri Ismail Haniyeh. Dia kata dia tanya dekat Perdana Menteri,
boleh tak kalau saya nak berpindah ke Gaza? Dia cakap. Perdana Menteri dia cakap, awak tak perlu, dia kata tak perlu buat apa-apa visa ke apa ke, pertukaran kerakyatan ke apa ke, pasal ini tanah anda ke, tanah orang Islam. Kamu datang ni, ini memang tanah kamu. Kamu datang sini, kata. Dan dengan tangan terbuka. Jadi saya cakap, kau ni serius ke? Kau ni kan, kita punya tanggapan tentang businessman dan juga tanggapan kita pada orang jutawan kan, dia mesti mengejar duit, mengejar kan. Tapi tiba-tiba tanggapan saya dah jadi terpusing bila dia terjumpa dengan Palestin. Dia punya cinta taksub dia kepada Palestin. Dia cakap macam ni lah, dia kata, pada ketika itu dia cakap, satu hari nanti bila saya habis dengan kerja-kerja saya di sini, saya akan pindah ke Gaza. Dia cakap nak bawa anak dia. Dia ada seorang anak dengan isteri. Lepas tu, lepas kita borak tu, kita macam Masya Allah. Masa tu dah tiba-tiba Palestin. Dalam kepala saya dah macam Palestin. Tapi balik macam okay, Palestin, tidur Palestin sikit je. Bangun buat kerja lagi, buat Maharajalah Omega, buat apa-apa, buat rehearsal ni. Okay. Dan tiba-tiba hari di mana Gaza mula diserang, iaitu pada awal Muharram. Pada ketika itu dia call saya. Tiba-tiba dia kata, saya tanya, Syekh mana Syekh? Dia dekat Portugal. Dia tengah berholiday dengan keluarganya. Bila dia dengar yang Gaza kena serang, dia dia mengambil keputusan untuk cut short holiday dia and pergi masuk ke dalam Gaza sewaktu perang. Aku cakap, kau dah gila ke apa ni, tengah perang tu. Aku cakap kan, sabarlah kan, relax. Kalau nak tolong, kita tunggu bila dah tak perang dan lepas tu kita masuk tolong. Dia punya tak betul, dia punya ni. Dia tengah dengan anak dia dengan wife dia, semua dia angkut anaknya, wife dengan anak dia tinggalkan kat Mesir kan. And then lepas tu dia sendiri pergi masuk ke Rafah melalui tunnel antara, kan kalau Rafah tu sama ada masuk gate dia atau secara haram masuk ke tunnel dia kan. Dia masuk tunnel pasal dia dah berkawan dengan Brigade Al-Qassam pada ketika itu. Bila dia sampai ke sana, dia cakap kat kawan-kawan Al-Qassam dia, saya nak join Al-Qassam lawan. Saya pun macam, okey, ingat kau nak pergi sana nak tolong-tolong orang apa, kau nak pergi lawan, dia cakap. Ya, dia kata dia pasal dia kata dia sangat sayang sangat dengan bumi. Dia kata and then pasal dia cerita kat saya, masa dia pergi holiday pada kali pertama tu, dia sempat berjaga sempadan bersama Al-Qassam. Dia telah diberi kebenaran untuk bersama dengan Al-Qassam menjaga sempadan. Dan pada ketika itu dia rasa macam terpanggil, inilah benda yang saya nak dalam hidup saya, nak menjadi seorang mujahidin. Tapi dia diberitahu requirement nak menjadi mujahidin. Dia kata minimum requirement, dia kata kan, ialah 6 bulan sembahyang subuh berjemaah tak tinggal. Okey, tanya diri kita boleh berjemaah subuh 6 bulan? InsyaAllah boleh. Semua yang dan yang kena tahfiz Quran, kena buat semua yang fardu, buat semua yang sunat, dan ada a few other criteria. Dan bila you ada kriteria ini, you akan dipertimbangkan untuk menjadi seorang mujahidin oleh imam masjid di mana you pergi. Selalunya Qassam ni dipilih daripada masjid-masjid. So baru dipertimbang. Ramai orang yang dah fulfill kategori-kategori ni semua pun kena reject. So tapi dia punya gila, sampai Qassam pun panggil dia gila. Your friend crazy. Bomb come here, he run there. So dia cerita saya, dia kata satu malam dia tengah tidur, bom 50 meter je dekat dia. Saya cakap, kau ni kenapa lah. Tapi apa yang saya dapat, tiba ada. Dan
kawan-kawan dia di sana sanggup, dia macam ni, yang Kasam yang lain yang tak bagi tahu dia kata macam ni, sebenarnya apa yang si kawan saya tu tak tahu, yang kawan-kawan lain tu, yang Kasam tu, semua kerja dia nak protect dia je sebenarnya. Kau ni dah menyusahkan aku lah pula. Kan aku tengah nak lawan Israel ni, kau pula aku nak kena jaga kan. Tapi dia kata pasal semangat kan, semangat dia orang bagilah ikut sekali. Bila time perang, dan dia kata bila time perang, okey boleh sekali, tapi selalunya nak masuk Kasam susah, dia kata. Dengan kita nak jadi Kasam je tak boleh, mesti fulfill requirement ni. Pasal orang-orang yang menjadi Kasam ni semua mencari syahid, dan orang syahid ni orang terpilih. Banyak-banyak benda. Dan pada ketika itu dia cerita dia call saya daripada Gaza masa perang hari ke-4 ke-5 dia call saya, bro kau punya tempat tidur hampir kena bom bro. Kan dia bukan cakap macam takut, macam seronok kan. Habis tu Masya Allah dia kata, and dia kata kita orang nampak Israel seronok bro. Pasal dia orang kata dia orang dah dekat dengan syahid. So bila yang buat saya betul-betul macam rasa tergerak kan nak ke Palestin, apabila di hujung perbualan tu kawan saya minta saya doakan dia mati syahid. So kita biasa dengan orang cakap kan pasal mati syahid, tapi bila kawan kita minta kita doa, berat. Kita nak doakan dia, tapi kita macam ni lah, kita doakan dia, ya Allah tolonglah bagi sahabat saya mati syahid selepas hidup dengan lama. Kita nak nyawa dia panjang kan, kita kawan kita. Alhamdulillah berjaya pasal dia masih hidup. Dan pada ketika itu tumpuan saya 100% tiap-tiap malam. Kalau ada beberapa orang staff saya kat sini tahu, tiap-tiap malam saya tak tidur. Saya kerja saya study pasal Palestin dan Israel. Apa berlaku, apa masalah, konflik ni bermula macam mana. Tengok YouTube video, tengok semua, baca informasi dari internet dan buku untuk memahami apa yang berlaku dan bila dah baca, dah tengok, dah apa, dia tinggal satu benda je lagi, pergi sana. Dan bila tapi masa tu tak cakap lagi nak pergi sana, baru macam tapi dah hati dah macam saya kena pergi sana ni, nak kena tengok apa yang berlaku dan apa yang kita boleh bantu. Dan bila saya start posting di Facebook, ramai orang yang start berborak dan respon tentang Palestin dari Facebook saya. Dan kita orang pada ketika itu saya banyak mencuri posting-posting daripada Asas Sharif. So itulah informasi yang terkini yang saya dapat dan yang saya kongsikan di fanpage saya. Dan daripada situ ramai yang meminta bertanya macam mana kami nak membantu, macam mana kami nak membantu. Dan pada ketika itu saya kongsikan Asas Sharif punya cara-cara membantu Palestin melalui account. Dan ramai juga aman Palestin pada ketika itu semua. Okey. Kemudian saya pergi ke sana, saya pergi ke Gaza. Dan yang bawa balik ni, saya sangat berat hati meninggalkan Palestin. Saya tak tahu apa yang berlaku. Mungkin saya macam kawan saya juga rasa sangat macam, saya cakap kat Ustaz Arif kan, saya rasa macam saya pergi Palestin ni macam saya balik kampung. Saya rasa sebelum tu nak pergi Palestin tu ketak ni takut ni, tapi muka macam confident je. Muka kena yes kan. Pasal kamera ambil gambar kan, yes. Tapi dalam hati ni alhamdulillah, hanya Tuhan yang tahu. Kita memang macam
Betul, tak tahu pergi balik ke tak balik kan. Dengan macam-macam ni kita dekat Mesir tu kan, masa nak on the way to Rafah Gate tu, kita berhenti tu tank satu kat sini kat muka. Okey. Lepas tu tengah minum teh ni, ada kereta yang bawa machine gun kat belakang tu kan. Selalunya tengok kat PS3 je, ingat tak betul. Betul ada sebenarnya. So, okey. Tapi dan di Mesir rasa macam ni betul aku nak masuk war zone ni memang tu. Masya Allah. Masuk kalau steam, first kali kawan saya bawa saya ke satu ruin yang kena tembak F-16. Hancur rumah tu, hancur satu blok, hancur. Malam-malam ni bukan nampak apa pun. Tapi dia tunjuk ini. Dan macam bila saya tengok macam first perkenalan saya adalah saya nampak satu bangunan yang telah dia F-16. Sepatutnya saya menjadi lagi takut dan lagi takut. Tapi sebaliknya, bila hari siang kita bila bangun sembilan subuh, kita buka tingkap pintu hotel saya nampak laut. Saya nampak laut dan saya nampak masjid di depan laut tu. Saya ambil gambar, saya post kat Facebook saya. Tiba-tiba rasa macam tempat yang paling selamat di dunia. Ya? Rasanya betul, kita macam mana saya tahu saya dah jadi tak takut. Saya sempat semalam macam Abang Madi pun ada pergi berekspedisi dengan Al-Qassam semalam. Kita dapat peluang kawan-kawan. Ini kawan saya punya hal dekat tadi. Kan, kawan saya punya hal, dia kata, you must meet my friend. Kata, who your friend? My friend Al-Qassam. Dia kata, okay, alright. Okay, sekarang malam tu, you want to go? You want to see? I want to see. Benar confident. I want to see. You me, Zain. Is it dangerous abang? Is it dangerous? Kalau tidur. Is it dangerous? Lepas tu bro, time dah nak pergi kan, dah nak pergi. Dia dah syahid di atas katil. Zain, jom Zain. Kata tak larat. Dah sedap lah dia. Tapi dia penat. Dia penat. Terus bro, macam mana kawan kita seorang lagi? Dia dah syahid dah. Kita masuk van kan. Kita masuk van. Ni macam okey, ni orang Malaysia punya perangai lah. Tak ada penyakit, cari penyakit kan. Okey, dah selamat dah. Tak ada apa dah. Kita duduk bantu orang, kita pergi bantu. Malam tu saya cakap kat Razmi, kau nak pergi, kau pergilah. Kan? Jadi kita tahu kau mana, kau mana. Okey, kita pergilah. Dia dah tahu lah. Kita kat sana semua jenis Redor Airways saja. Kita Redor. Kita apa sana Redor kan. Kat sana macam apa-apa jadi pun jadilah. Kita macam tu. And kita dah jadi macam orang Palestin. Dia macam dia orang hidup. Yang terkejut saya, seminggu 2 minggu lepas peperangan, hidup dia dah macam normal. Tak ada apa kan. Macam tak ada orang kat tepi jalan. Yang kita dapat gambar-gambar orang dia. Itu kan. Itu masa perang. Sekarang ni semua dah jalan dah. Rumah yang ada kita pergi lawat rumah yang dah kena bom tu. Dia duduk sebelah rumah dia. Macam biasa tak ada menangis tak. Yang satu benda bola semua. Budak-budak main bola kat jalan raya kan. Dia orang tak ada padang, so dia main kat jalan raya je. Dia orang ni yang saya betul-betul kagum dengan orang dia. Bila dia orang bercerita tentang masalah dia orang tak pernah bercerita seperti nak meminta belas kasihan. Dia tak ada tak ada macam tu. Kita pergi rumah yang syahid ni seorang, Muna nama dia. Muna apa nama? Samuni kan. Muna Samuni. 30 ahli keluarga dia telah dibunuh dan mati syahid. Mak bapak dia punya. Dan dia orang duduk dalam satu rumah pasal pada ketika itu semua takut datang ke rumah dia. Jadi saudara mara dia semua datang. So dia ada 36 orang semua dalam keluarga tu.
6 sempat lari, 30 telah dibunuh oleh Israel. Di rumah tu dia nampak sendiri. Masa dia cerita kat kita semua dah macam cerita Jepun ni. Betul, tapi rendahkan sikit mic, suara pecah. Sorry lah, sorry. Ini memang macam tu. Okay. Okay, saya cerita apa yang tadi? Okay, tak. So, jadi dia orang tak pernah meminta-minta belas kasihan. Dia bukan, dia tak ada. Dia orang cerita, dia masa bercerita tentang keadaan apa yang berlaku, dia cerita macam sangat tabah. Dia cerita, and then macam kita macam, kenapa dia ni sangat cool. Kita macam pada kita rasa macam cool ni dia punya expression dia kan. Dia, kalau saya bercerita mungkin saya akan rasa sedih. Saya masa cerita tu mak saya telah saya dah akan, tapi dia sangat, tapi itulah ketabahan orang Palestin, keberanian dia orang. Dah kena 30 orang ahli keluarga you dibunuh dalam rumah tu, tapi you masih duduk rumah tu. You tak bergerak, you tak berganjak. Rumah you kena bom, you duduk sebelah kan? You duduk sebelah rumah you yang tak kena bom. Tangga pun dah nak runtuh semua, you duduk sebelah je. Bila dia tanya, kenapa orang Israel bom anda? Adakah anda ni teroris? Anda ni Brigade Al-Qassam ke? Dia kata tak. Israel bom saya because I am Palestinian. So pada saya agenda Israel ni, Zionis ni adalah untuk menakutkan dan mengeluarkan semua rakyat Arab Palestin di sana daripada Israel, supaya dia boleh conquer the whole of Palestine. And we should not let that happen. It is our duty as Muslims, fellow Muslims, to save that land. Pasal macam saya rasa, tak tahu, saya rasa siapa-siapa yang pernah pergi akan share macam Ustaz Haris pun cakap, siapa yang pernah pergi rasa itu adalah rumah dia, itu adalah kampung halaman dia. Dan kita berterima kasih kepada orang-orang Palestin yang menjaga rumah kita untuk kita selama ni. Dan dengan itu kita kena bantu dia dengan apa cara yang kita boleh. Ramai yang ada kat Facebook saya, kenapa tak tolong orang Malaysia dulu? Masih ada kat dalam Facebook kan, memang macam-macam perangai kan. Dia ada ustaz, ulama, Facebook semua ada. Dan orang kata, kenapa kita tak tolong orang Malaysia? Yes, bukan kata tak tolong juga, orang Malaysia kita tolong juga. Tapi ini satu benda yang sangat penting bagi kita, bagi agenda agama kita. Ini sangat penting. Dan ini salah satu benda yang kalau nak menyatukan umat Islam, saya rasa Palestin boleh menyatukan umat Islam kita di Malaysia. Saya sebenarnya ada banyak cerita lagi, tapi kan takut kan kita Islam ni insya-Allah macam mana? Ada nak teruskan lagi ke? Terus lagi. Okey. Okey, ada macam ni. Ini kalau ditanya kepada budak-budak dekat sana. Ini kita pergi, saya rasa one of the most amazing experiences all of us had is bila kita pergi ke Tadika kan. Di sebelahnya masjid, di belakangnya Tadika. Di Tadika tu, budak-budak tu bila kita masuk, budak-budak tu semua besar 4-5 tahun semua, dia meraihkan kita macam kita ni. Saya tak pernah rasa perasaan tu. Macam kita pernah tengok Tadika kat Malaysia kan, bila kita tengok Malaysia kan, tapi kita datang ni dia orang macam menyambut kita macam kita ni hero. Saya rasa macam bersalahnya saya bila kita masuk macam, kenapa kau buat macam ni? Korang ni semua anak-anak yatim ni yang ada yang parents yang mati syahid.
semua dia macam wave flag Malaysia, wave flag Asal Sharif. Dan saya ketika tu saya dah tak boleh tahan dah. Saya macam aduh, kenapa ni kan. And bila kita bersama budak-budak tu, satu benda yang budak-budak tu tak tahu lah, ini dia ajar, dan inilah satu benda yang semangat yang telah diberi oleh yang telah diletakkan ke dalam diri mereka. Selalunya kalau dijerit Idrib, dia akan jerit Tel Aviv. Jadi bila dijerit Idrib Tel Aviv, Idrib Tel Aviv, serang Tel Aviv. Ni budak-budak ni cakap ni. So diorang sangat berbangga. Diorang sangat berbangga dengan Hamas. Diorang sangat berbangga dengan Al-Qassam, mujahidin yang lain, Jihad Islamiah, yang semuanya kerana mujahidin inilah berlakunya ceasefire ni. One of the reasons. One is Dr. Mursyid. Tapi the other reason is kerana Tel Aviv dah takut dengan kekuatan mujahidin. Pasal diorang tak sangka tiba-tiba mujahidin jadi kuat macam ni. Tiba-tiba dengan hanya mempunyai roket-roket buatan mereka sendiri, boleh sampai roket ke Tel Aviv. So banyak cerita yang kita dengar mengenai Israel ni sebenarnya orang yang pengecut sebenarnya. They hide behind their technology. Kan, nak attack orang pun pakai drone. Kan, attack orang pakai F-16. Kan, kalau kau lawan F-16 dengan MiG ke MiG tu dia video punya. So kalau F-16 dengan MiG ke lawan dengan F-15 ke, bertembung di udara. Tak, ini F-16 macam kau tembak, macam main game lah, tembak je bawah tu. Kau pilih lah mana kau nak tembak, kau tembak, itu je. Tak ada, there is no, kan, daripada kapal laut tembak ke Gaza, semuanya semua long distance, secara penakut. Kan, bila kena dia orang satu bom aja dia orang nak menggelupur. Maknanya Masya Allah, dah boleh sampai dah dekat Tel Aviv ni, dia orang takut. So kekuatan Al-Qassam Mujahidin adalah sesuatu yang membantu mereka setiap hari percaya yang pada satu hari, tak lama lagi, semuanya cakap kan, semua cakap tak lama lagi kita akan semua dapat semayang kat Masjid Al-Aqsa, InsyaAllah. Dan kita semua berdoakan yang benda tu akan jadi kenyataan. Saya nanti Zim pun rasanya nak akan masuk lagi kan. Aku masuk ke, bukan Al-Qassam. Kau pergi ke Palestin kan, teman. So Zim pun ada perancangan nak masuk kembali ke Palestin. Saya pun insyaAllah saya akan masuk kembali ke Palestin dengan, setelah membuat beberapa program di Malaysia, kita boleh hantar bantuan melalui Asal Sharif, ya, dan juga badan-badan yang memerlukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Asal Sharif actually, kerana dengan bantuan mereka kita orang dapat melihat, dan kesan dia saya rasa sesuatu yang saya tak pernah rasa sebelum saya. Saya harap anda semua satu hari dapat menjejakkan kaki ke bumi Palestin. Pasal dia satu experience yang sangat menakjubkan. Betul, Zain cakap tanggungjawab kita juga. Betul. Saya rasa itu saja yang saya nak jawab. Tambah, Tuan ada tambah sikit pasal dia dah ingat sikit ni. Tak, saya nak tambah sebab Abang Flynn cakap kata pergi melawat dan bila sembang waktu kat sana, saya sembang dengan orang. Dia cakap dari segi bantuan keperluan asas itu semua ada. Tapi apa yang penting bila dia nampak kita pergi, dia uplifting spiritually, uplifting spirit dia orang kan. So benda tu kalau kita pergi melawat, dia orang happy nampak kita kan. Dan rasa tak Oh, rasa Islam macam, dari jauh ni datang. dari jauh datang ni. So dia macam kita, dia orang rasa macam ada saudara jauh orang duduk bersama-sama dia orang. Bukan kakak hantar je bantuan dan kan. So siapa kalau boleh melawat, silakan.
Sekarang ni kita nak minta Ustazah pula untuk memberi sepatah dua kata. Ustazah nak di antara ada seorang reporter tanya saya, Aflin, you ni kalau kena bom boleh ke lari? Kan? Dengan muka selamba dia tanya saya kan. Saya cakap ni, kalau Ustazah Masnah boleh pergi kita ke, saya tak boleh pergi. Saya ikut lagi belakang dia lah. Terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat, ikhwah, akhwat, anak-anak yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah izinkan kami satu rombongan 18 orang sampai sana join Ustaz Haris jadi 19. Selalu kadang lupa bilang Ustaz Haris. Cakap 18 pokoknya dah jadi 19. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada kami melihat sendiri apa yang ada di Gaza, walaupun tak semua. Jadi dah banyak dah dikongsikan oleh ahli hubungan. Rasanya perasaan tu tak jauh beza lah ya, dengan apa yang dikongsikan oleh sahabat-sahabat kita tadi ya, perasaan cinta dan jatuh hati kepada Gaza ya. Dan satu fenomena yang kita nampak di sana, anak-anak ramai sangat yang disebut oleh Yusuf Al-Qaradawi infijarus sukan. Di mana-mana kita akan melihat kanak-kanak sangat ramai, dan mereka bila nampak saja kita, mereka datang ke rumah kita mengalu-alukan what's your name, how are you, itu kan. We love you. We love you. Jadi seronok sangat. Sawiruni. Itu yang mereka suka sangat, kita ambil gambar dia. Kan? Sawiruni, berebut-rebut nak suruh ambil gambar. Kita pun memanglah seronok, comel-comel pula tu. Ambil gambar Jadi alhamdulillah, Allah cepat menggantikan para syuhada yang Allah ambil, dan Allah gantikan pelapis berganda-ganda. Itu pun satu fenomena keberkatan Gaza. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Amu Abdalin tadi, memang tak pernah tunjuk muka sedih. Mesti Mona tu relax sangat dia bercerita Dan apabila bertemu dengan Ummu Ridwan yang diberi nama julukan syuhada Palestin, di mana 5 daripada anaknya telah syahid ya. Semasa memeluknya memang kita tak tahan nangis ya. Dia kata, kenapa kamu nangis? Anakku syahid, aku tak sedih, dia kata. Kan? Kita menangis bukanlah sedih sebab dia kehilangan anak, tapi kita terlalu gembira, terharu dengan petuah yang Allah dah beri kepadanya, dan kita sangat berharap supaya tuah itu dapat kepada kita. Kan? Jadi itu dia kata, kenapa kamu nangis? Anak aku syahid. Tak ada apa, tak ada apa. Itu ketabahan mereka, dan ketabahan itu kita tahu datangnya daripada keimanan dan kefahaman. Kalau tak ada iman, kalau tak faham, tak ada beza lah dengan yang lain-lain Dan satu lagi contoh tentang roti Aqsa Sharif. Ya, kita tahu Aqsa Sharif telah dapat mewujudkan 1 kilo roti, dan roti itu dijual dengan 3 harga. Tak berlaku di tempat lain 3 harga.
Iaitu satu, dijual kepada orang yang berkemampuan. Harga pasaran lah, tapi lebih rendah sikit lah kan. Dijual dengan harga pasaran kepada orang yang mampu. Yang kedua, kepada orang yang kurang mampu, dijual dengan harga kos. Peranan kita sangat penting di situ. Dan Nana memang sangat-sangat terharu melihat kehadiran anak-anak yang memenuhi dewan ini, yang Nana yakin semuanya bercita-cita untuk mati syahid. Betul? InsyaAllah. Jadi kalau nak mati syahid tu kenapa? Kan? Sebenarnya kena bercita-cita je kan? Sebab dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, sesiapa yang bercita-cita untuk mati syahid bisidatin. Bercita-cita untuk mati syahid bisidatin, dengan sebenarnya cita-cita. Ya, dengan sebenar-benar cita-cita, ballaghahullahu manazilash syuhada wa in mata ala firasyi. Allah akan sampaikannya ke derajat syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Jadi kena ada cita-cita, tapi bukan cita-cita palsu. Cita-cita bisidatin. Cita-cita bisidatin macam mana? Artinya kita sentiasa berusaha ke arah itu. Berusaha ke arah itu. Tapi tak semestinya kita semua pergi ke sana. Sebagaimana kata Ummu Nidhal, yang kami juga sempat bertemu dengan beliau, anaknya 3 syahid, dan beliau adalah salah seorang ahli parlimen wanita wakil Hamas di sana. Dia berkata, kami Allah amanahkan berada di barisan hadapan di sana, dan kamu di luar daripada Palestin ini membantu kami dengan sumbangan-sumbangan yang lain, dan insya-Allah tidak kurang pahala. Sebab Nabi SAW bersabda, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Sesiapa yang mempersiapkan seorang pejuang, maka sesungguhnya dia telah berjuang. Kalau semua kita nak pergi sana, siapa nak cari dana kat sini kan? Siapa nak beri kesedaran kepada orang lain yang belum sedar? Siapa yang nak hebahkan isu ini supaya difahami oleh lebih ramai manusia? Jadi maknanya tugas kita di sini dan di mana-mana, di luar Gaza, di luar Palestin, tidak kurang penting daripada peranan mereka yang berada di sana. Jadi anak-anak sekalian, ikhwah dan akhwat, tanamkanlah cita-cita di dengan benar, bahawa kita insya-Allah akan mati syahid. Akan syahid, bukan mati ya. Sebab orang syahid dia tak mati. Kita bercita-cita untuk syahid fisabilillah dengan benar. Dan kita faham perkataan bisidatin itu ialah maknanya kita sentiasa berusaha ke arah itu, bersama-sama dengan orang yang berjuang mendekatkan kalimah Allah itu, insya-Allah. Boleh ya? Jadi sebenarnya bumi Mesir ini bukanlah tak berkat ya. Palestin memanglah berkat, tapi Mesir pun berkat juga. Sebab Mesir pun sebenarnya bumi Anbiya. Bumi Anbiya ya. Nabi Yusuf di sini, Nabi Musa lahir di sini, Nabi Harun di sini. Jadi ambillah ya
walaupun kita melihat banyak kekurangan-kekurangan yang ada di Mesir ini berbanding dengan Gaza, tapi kita yakin bahawa kekurangan itu kerana mereka kurang menghayati Islam. Banyak kita temui keluarga-keluarga yang komited dengan Islam dan mereka sangat baik ya. Nah, antara cita-cita saya juga yang Allah tak sampaikan sebelum balik ke Malaysia, sebenarnya nak jumpa nakibah lama, tapi berapa kali call tak dapat. Allah izin lah tu berapa kali call tadi tak bersahut. Jadi itulah yang Allah tak sampaikan. Yang hasrat nak ke Gaza tu Allah sampaikan. Tapi kadang bila Allah sampaikan apa yang kita nak tu, kadang rasa risau juga. Ya, aku nak ni Allah bagi ni, aku nak jumpa ni Allah. Risaukan, lama-lama Allah ni bagi aku kat dunia, semua kat akhirat tak dapat pula ni kan. Kadang kita fikir macam tu, tapi itu suuzan pada Allah, tak mahu dan husnuzan pada Allah. Jadi moga-moga Allah setelah Allah berikan kita apa yang kita hajati di dunia ini, tidak akan mengurangkan ganjaran yang Allah sediakan untuk kita di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi satu lagi kata-kata Khalid Mish'al, dia semalam dalam ucapannya dia ada 20 poin, tapi sebab dengar dalam kereta, dalam perjalanan pulang, tak sempat nak catat semua poin tu. Tapi boleh tengok YouTube lah kot Beliau berkata, di sana tidak ada jalan lain untuk membebaskan Palestin dan mengembalikan hak kita illa bil muqawamah wal jihad. Akan dengan muqawamah, dengan lawan dan dengan jihad. Dia kata kalau ada di sana jalan lain daripada muqawamah, tunjukkan kami akan ikut. Tetapi sejarah membuktikan telah 60 tahun lebih bumi Palestin diinjak, dijajah oleh Israel. Apa jadi? Sampai sekarang tak bebas-bebas. Tapi bila mereka bangkit intifada, kita tengok mereka sudah dapat membebaskan semenanjung Gaza. Dan qarib insya-Allah Ad-Dhaffah Al-Gharbiyah, insya-Allah. Dan Umunita juga berkata, hari ini kamu sempat ziarah Gaza, dan insya-Allah kali berikutnya kamu akan ziarah Al-Quds, dan insya-Allah akan solat di Masjid Al-Aqsa, insya-Allah. Okey, satu lagi fenomena Gaza yang sangat menarik. Dindingnya memang berconteng. Tapi kalau kita tengok, kalau kat Mesir ni pun conteng juga. Tapi kat Mesir ni conteng tak apa-apa kan. Tapi kat sana berconteng semuanya kata-kata semangat. Semua kata-kata semangat. Ya. Nah, misalnya mereka antara yang menarik, dia kata bil muqawamah aqfalna abwabal hazaim. Dengan lawan kita menutup segala pintu-pintu kekalahan. Wa badaina abwabal majdi. Abwabal majdi apa? Majdi wal apa satu lagi disebut? Wan nasr. Wan nasr. Dan kami buka semua pintu-pintu keagungan dan kemenangan. Di mana-mana kalau diconteng tu tak ada benda lain kecuali dengan kata-kata semangat begitu. Jadi maknanya kalau kita terpandang je mengingatkan kita, terpandang di sana ingatkan kita. Dan gambar-gambar yang diletak di jalan-jalan bukan iklan kan, bukan iklan mesin basuh, bukan iklan pakaian, memang kan gambar-gambar para syuhada, gambar-gambar para syuhada, dan dengan kata-kata yang sangat-sangat memperasankan. Memang kata macam orang pergi Mekah balik tenang rasa pergi Mekah. Jadi begitulah bila kita pergi Gaza tu sebenarnya banyak perkara yang kita boleh belajar, insya-Allah, yang insya-Allah boleh menaikkan ruh perjuangan kita, insya-Allah. Jadi anak-anak sekalian, belajar di sini, belajar tu belajar jangan main-main, tolong ya. Jangan main-main, belajar betul-betul.
Dan jangan hanya baca buku teks sahaja untuk periksa. Tak mau, kan? Jangan bergantung pada buku teks. Muzakirah, dulu asal muzakirah, sekarang muzakirah ke? Apa muqarrar? Baca muqarrar. Nak imtihan, tanya doktor, tajuk mana keluar kan? Ni ada pengalaman juga lah tu. Okey. Jadi tolong jangan bergantung kepada buku teks atau muqarrar atau muzakirah sahaja. Di Mesir ini adalah lambakan buku-buku ilmiah, buku-buku harakah, buku-buku dakwah, buku-buku pelbagai bidang. Dan anak-anak di Mesir ni haramkan usrah dengan bahasa Melayu. Usrah bil lughatil arabiyyah. Fi zilal Al-Quran, jangan bawa yang terjemahan dari Malaysia. No. Baca yang original Arabiah. Kalau tidak, apa kelebihan anda belajar di sini? Tak ada lah, kan? Baik balik belajar Malaysia lah. Kan? Kuasai bahasa Arab. Kuasai bahasa Arab, tolong. Itulah khazanah ilmu Islam yang hakiki. Memang lain kita baca buku dari sumbernya yang asli dengan apa yang diterjemahkan oleh orang lain. Kadang-kadang yang terjemah tu tak ada fikrah pun, kan? Betul tak? Dan kita baca, kita tak akan dapat hayati apa yang disampaikan oleh syekh-syekh kita tu. Dengar ya? Boleh? InsyaAllah. Okey, masa dah cukup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.